Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkaitan dengan tafsir dan takwil. Okey, pembentangnya ialah Siti Nur Asma binti Mak Rahim, I20204796, Masyita binti Abdul Wahab, I20204826, Aida Salmiah binti Aziz, I20204735, dan Nur Bashirah binti Ali, I20204798. Okey, sebagai pendahuluan, tafsir ni merupakan salah satu daripada bidang kajian ulum Al-Quran. Jadi, ia ni merupakan suatu ilmu yang mana menerangkan ataupun menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, pengertiannya, hukum-hukum, sebab-sebab turunnya dan pelbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Okey, ia juga merupakan aspek terpenting lah dalam ilmu ini kerana umat Islam amat memerlukan tafsiran dan takwilan dari Al-Quran tu. Okey, jadi seseorang tu tidak akan dapat memahami Al-Quran secara sempurna sekiranya mereka tidak mengetahui tentang tafsir. Okey, seterusnya tafsir dari segi bahasa. Tafsir ni bermaksud menjelaskan, mengungkap, menerangkan sesuatu yang masih kabur, samar dan belum jelas seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-33. Bermaksud tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu, yakni membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Seterusnya istilah syarab adalah suatu ilmu yang mana membahaskan mengenai Al-Quran dari aspek dalil ataupun tanda-tanda untuk menentukan dan mengenali serta memahami maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Al-Jurjani, tafsir ni menjelaskan makna ayat tu ataupun kisahnya ataupun sebab kerana turunnya ayat tersebut dengan lafaz yang jelas lah. Okey, seterusnya menurut Iman Abdul Hakim Ali Al-Mutawil, yang mana ilmu tafsir ni adalah satu ilmu yang menggambarkan makna-makna lafaz di dalam Al-Quran tu. Ia juga ilmu yang membahaskan tentang keadaan-keadaan kitab yang mulia lah dari iaitu Al-Quran dari aspek penurunannya, sanadnya ataupun lafaz dan makna lah berserta dengan hukumnya. Seterusnya, saya Masyitah binti Abdul Wahab, nombor matrik I20204826. Maksud takwil. Takwil dari segi bahasa adalah menerangkan dan menafsirkan. Selain itu, takwil juga bermaksud menukarkan sesuatu kalimah kepada yang terkandung di dalamnya dalam berbagai-bagai makna. Secara amnya, makna tafsir dan takwil sama dari sudut kebanyakan maksud bahasa. Takwil dari segi istilah pula adalah sesuatu perkataan yang diucapkan sendiri, sama ada ucapan itu dalam bentuk permintaan atau perkhabaran. Takwil dalam bentuk permintaan ni terbagi kepada dua, iaitu secara am yakni perintah dan nahi yakni larangan. Takwil am. Takwil am adalah sekiranya perkataan itu dalam bentuk permintaan seperti suruhan supaya membuat sesuatu, maka perbuatan yang disuruh itulah dinamakan takwil bagi suruhan tersebut. Contohnya, dalam firman Allah yang berbunyi, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Jadi di sini Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih. Maka itulah yang dinamakan sebagai am, yakni perintah. Manakala ucapan Rasulullah SAW itu merupakan takwil bagi perintah tersebut. Takwil ikhbar, yakni perkhabaran. Takwil ikhbar pula adalah sekiranya perkataan itu dalam bentuk perkhabaran mengenai sesuatu, maka perkara yang dikhabarkan itulah yang dinamakan takwil bagi perkhabaran tersebut. Contohnya di dalam surah Al-A'raf, di mana datangnya apa yang diberitakan Al-Quran, yakni akan terjadinya hari kiamat dan tanda-tandanya, seperti adanya neraca amal, syurga, neraka dan sebagainya. Jadi di sini terjadinya hari kiamat itulah takwil bagi perkhabaran tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Basyira binti Ali, nomor metrik I20204798. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan. Perbezaan di antara tafsir dengan takwil. Oke, yang pertama, tafsir nih dia menjelaskan makna ayat Al-Quran tuh dengan panjang lebar. Lepas tu dia jelaskan hukum dan juga hikmah ataupun pengajaran dalam ayat tu daripada ayat Al-Quran tu lah. Tapi lepas tu dia, kalau tafsir ni juga dia terangkan secara terperinci dan detail lah tentang makna ayat Al-Quran tu. Kalau takwil ni dia tidak jelaskan secara panjang lebar, dia jelaskan secara ringkas sahaja, tidak macam tafsir. Okey, kalau yang kedua, tafsir ni dia bersangkut paut dengan riwayah. Riwayah ni maksudnya riwayat dari para sahabat dalam mengulas ayat Al-Quran tu secara zahir lah, sebab para sahabat ni kan diorang boleh dikata lebih tahulah berkaitan tentang ayat Al-Quran ni, sebab diorang hidup pada zaman Rasulullah kan. Rasulullah masih hidup lagi. Okey, kalau takwil ni dia bersangkut paut dengan dirayah. Dirayah ni maksudnya ilmu pengetahuan. Contohnya istinbat para ulama. Okey. Yang seterusnya, tafsir ni dia menjelaskan lafaz ayat Al-Quran tu secara zahir. Dia jelaskan makna ayat Al-Quran tu dan juga dia terangkan secara umum lah maknanya tu. Lepas tu dia juga, tafsir ni juga dapat membongkar makna ayat Al-Quran tu secara zahir. Okey, kalau takwil ni dia menjelaskan lafaz secara batin ataupun tersembunyi. Kalau tafsir kan dia secara zahir, kalau takwil ni dia secara tersembunyi lah. Di mana ulama ni istinbat ulama, diorang tahu makna-makna yang tersembunyi daripada yang tersembunyi dalam ayat Al-Quran tu, yang rahsia, dalam yang kita tidak nampak lah, yang kita tidak faham, tapi ulama mengkaji lah ayat tu, maksud ayat tu. Seterusnya, untuk tafsir ni, sebagian ulama berpendapat bahawa tafsir ni dia lebih kepada untuk menerangkan makna yang hanya menerima satu lafaz sahaja. Maksudnya kalau lafaz ayat Al-Quran tu gitu kan, lepas tu dia tafsirkan dengan satu makna saja, dia tidak banyak makna. Kalau banyak makna tu yang itu takwil. Jadi tafsir ni juga dia mempunyai hubungan dengan riwayah. Macam yang saya cakap tadi lah, riwayah ni dia berdasarkan riwayat daripada para sahabat. Okey, kalau untuk takwil pula, takwil ni dia menetapkan makna yang dikehendaki oleh sesuatu lafaz tu. Lepas tu maknanya tu bukan satu, dia dapat terima banyak makna. Bukan macam tafsir, dia satu lafaz satu makna. Kalau takwil ni satu lafaz tapi dia dapat terima banyak makna. Takwil ni juga dia disokong oleh dalil dan dia juga mempunyai hubungan dengan dirayah ataupun pemahaman berdasarkan penelitian terhadap ayat tu yang dilakukan oleh para ulama lah. Mereka melakukan penelitian tu berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab, yang mana mereka dapat mengulas dan dapat memahami apa yang ada di sebalik sesuatu ayat tu secara batin. Seterusnya, menurut Al-Maturidi, tafsir ni
ialah menetapkan makna ataupun maksud dengan bersungguh-sungguh sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah terhadap lafaz dan ayat tu. Kalau terdapat dalil ataupun nas yang menyokong penetapan makna tu, tafsir tu dikira sebagai tafsir yang sahih lah. Tapi kalau tiada dalil ataupun nas yang menyokong makna tu, maksudnya tafsir tu dikira sebagai tafsir yang tidak sahih dan hanya berdasarkan akal semata-mata. Okey, manakala untuk takwil pula, takwil ni untuk menterjihkan salah satu makna yang terkandung dan ia mungkin dapat diterima oleh oleh ayat atau sesuatu lafaz tu, tapi ianya juga tidak meyakini bahawa penterjihan yang dibuat oleh para ulama tu benar-benar tepat dengan apa yang dikehendaki Allah ataupun tidak. Okey, itu sahaja untuk perbezaan tafsir dan takwil. Okey, contoh untuk tafsir dan takwil ni kita boleh tengok sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fajr ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Maksudnya, sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, terutama balasan akhirat. Surah Al-Fajr ayat ke-14. Okey, ayat ni ditafsirkan sesungguhnya Allah sentiasa mengintai-intai ataupun memerhati keadaan hamba-hambanya. Manakala dari sudut takwil pula, ayat ni ditakwilkan untuk menakutkan manusia daripada sifat kelalaian dan mereka suka berlengah dalam membuat persiapan yang sepatutnya. Persiapan yang sepatutnya ni merujuk kepada persiapan kita untuk hari akhirat, lah. Sejarah perkembangan tafsir. Yang pertama, pada zaman Rasulullah. Tujuan Nabi Muhammad SAW diutuskan adalah bagi menyempurnakan segala syariat yang telah dimulakan para nabi terdahulu. Perutusan baginda melalui Al-Quran mewajibkan baginda menghafaz setiap kalimah yang diturunkan dan kemudian menerangkan kepada umatnya. Al-Quran telah diturunkan dalam bahasa Arab sehingga majoriti daripada orang Arab memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Malah banyak di antara mereka yang masuk Islam setelah mendengar bacaan Al-Quran dan mengetahui kebenarannya. Akan tetapi, tidak semua sahabat mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Quran. Antara satu dengan yang lainnya sangat berbeza dalam memahami isi dan kandungan Al-Quran. Sebagai seorang yang paling mengetahui makna Al-Quran, Rasulullah diwajibkan untuk memberi penjelasan kepada sahabatnya sebagaimana firman Allah, keterangan-keterangan yakni mukjizat dan kitab-kitab kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Jadi kat sini nak cakap yang Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi tanggungjawab Rasulullah untuk menyampaikan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu kepada umatnya. Seterusnya, pada zaman sahabat, memang tidak dinafikan bahawa bangsa Arab ketika itu memang mahir dan mempunyai mutu penguasaan bahasa yang tinggi hasil daripada perkembangan syair yang hebat. Maka para sahabat telah menetapkan 3 kaedah dalam menafsirkan Al-Quran. Kaedah yang pertama adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Uraiannya, makna yang datang secara mutlak maka pasti akan datang yang am sesudahnya. Jika ia datang secara umum, sudah pasti akan ada ayat yang datang untuk mengkhususkannya. Contoh, ayat 1 dalam surah Al-Ma'idah telah ditafsirkan oleh ayat yang ketiga dalam surah yang sama. Kaedah yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasulullah.
Para sahabat segera menemui Nabi jika mereka menghadapi masalah dalam memahami Al-Quran. Contohnya, sahabat syak perkara zalim berkaitan iman dalam ayat ke-82 surah Al-An'am. Namun, Nabi telah menjelaskan bahawa maksud sebenarnya adalah syirik yang telah ditafsirkan dalam surah Luqman pada ayat ke-13. Kaedah yang ketiga, menafsirkan Al-Quran berdasarkan fahaman dan ijtihad mereka sendiri. Huraiannya, sekiranya para sahabat tidak dapat menemui sebarang tafsiran melalui Al-Quran dan Rasulullah, mereka akan menggunakan ijtihad mereka sendiri. Hal ini kerana menguasai dan memahami bahasa Arab dengan baik. Hal ini kerana mereka menguasai dan memahami bahasa Arab dengan baik. Malah mereka juga mengetahui kesusastraan bahasa Arab itu. Seterusnya, pada zaman tabi'in, kaedah penafsiran yang digunakan pada masa ini tidak jauh berbeza dengan pada zaman sahabat. Ini kerana para tabi'in mengambil tafsir dari para sahabat. Jajahan Islam yang semakin meluas menyebabkan Al-Quran semakin sukar difahami. Maka penjelasan terhadap Al-Quran amat diperlukan dan tafsiran oleh tabi'in terpaksa dilakukan di samping ulama yang mula bertaburan di wilayah Islam dan mempunyai ramai murid yang belajar dengan mereka. Di samping itu, muncul juga beberapa madrasah untuk kajian ilmu tafsir. Di antaranya, yang pertama, Madrasah Mekah atau dikenali sebagai Madrasah Ibnu Abbas. Madrasah ini melahirkan mufassir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus Al-Yamani dan Aqta bin Abi Rabah. Yang kedua, Madrasah Madinah yang dikenali sebagai Madrasah Ubay bin Ka'ab. Madrasah ini menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abu Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Yang ketiga, Madrasah Iraq atau dikenali sebagai Madrasah Ibnu Mas'ud. Madrasah ini murid-murid yang terkenalnya adalah Al-Qamah bin Qais, Hasan al-Basri dan Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Setelah ramai yang memasuki Islam terutama ahli kitab, ramai dari kalangan pentafsir meriwayatkan tafsir dari sumber-sumber Israiliyat. Maka bermulalah perselisihan pendapat di kalangan mereka. Namun perselisihan tersebut bukanlah berkisar dari segi penjelasan dan pertentangan. Ahli jamaah berpendapat tidak harus mengambil hujah daripada mereka kerana mereka tidak menemui dan menyaksikan sendiri dalil-dalil, tanda-tanda serta keadaan penurunan Al-Quran. Namun, ramai di kalangan pentafsir mengharuskan mengambil pendapat mereka sebagai hujah dengan alasan sekurang-kurangnya sudah pasti mereka bertemu dengan para sahabat. Seterusnya, zaman pembekuan kitab. Zaman pembekuan kitab ni boleh dilihat dalam 5 zaman. Antaranya ialah yang pertama pada zaman Bani Muawiyah dan permulaan zaman Abbasiyah, yang mana zaman ini masih memasukkan ke dalam sab bahagian dari hadis yang telah dibukukan sebelumnya. Antara sebab daripada zaman ini termasuklah tafsirul hadis. Yang kedua, zaman pemisahan tafsir dari hadis, di mana dibukukan secara terpisah menjadi satu buku tersendiri dengan meletakkan setiap penafsiran ayat di bawah ayat tersebut, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Bakar An-Naisaburi, Ibnu Abi Hatim dan Hakim dalam tafsirannya, dengan mencantumkan sanad masing-masing penafsiran sampai ke Rasulullah, sahabat dan para tabi'in. Yang ketiga, zaman membukukan tafsir dengan meringkas sanadnya dan menukil pendapat para ulama tanpa menyebutkan orangnya.
Hal ini memberi kesukaran dalam membezakan antara sanad yang sahih dan yang dhaif, yang menyebabkan para mufassir berikutnya mengambil tafsir ini tanpa melihat kebenaran atau kesalahan dari tafsir tersebut. Yang keempat, zaman pembukuan tafsir banyak diwarnai dengan buku-buku terjemahan dari luar Islam. Kaedah penafsiran bil naqli dengan akal lebih dominan dibandingkan dengan kaedah bin naqli, yakni dengan periwayatan. Pada zaman ini juga terjadi keistimewaan tafsir menurut bidang keilmuan para mufassir. Pakar fiqh menafsirkan ayat Al-Quran dari segi hukum seperti Al-Qurtubi. Pakar sejarah melihatnya dari sudut sejarah seperti At-Salabi dan Al-Qazin dan seterusnya. Yang kelima, zaman tafsir maudu'i, iaitu membukukan tafsir menurut suatu perbahasan tertentu. Sesuai disiplin bidang keilmuan seperti yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya At-Tibyan fi Aqsamil Al-Quran, Abu Ja'far An-Nuqas dengan Nasikh wal Mansukh, Al-Wahidi dengan Asbabun Nuzul dan Al-Jashah dengan Ahkamul Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aida Salmiah binti Aziz, Metrik I20204735. Seterusnya kita masuk dalam pembahagian tafsir. Maksud tafsir bil ma'tud ialah tafsir yang dilakukan terhadap Al-Quran berdasarkan jalan yang sahih dan mengikut tertib yang dikehendaki. Ia adalah seperti mentafsirkan dengan Al-Quran, sunnah, perkataan sahabat dan tabi'in. Jadi, bila merujuk pada maksud yang disebut tadi, ada 4 kuasa yang menjadi sumber penafsiran. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakati. Inna kunna munzirin. Maksudnya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Surah Ad-Dukhan ayat 3. Ditafsirkan dengan firman Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Surah Al-Qad ayat 1. Yang kedua, tafsir Quran dengan sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat yang disebutkan tadi dijelaskan oleh hadis, iaitu solatlah sebagaimana engkau melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, tafsir sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat adalah individu yang hidup ketika hayat Rasulullah SAW. Beliau berjumpa dengan baginda, lalu beriman hingga akhir hidupnya. Mereka inilah yang menyaksikan secara langsung ketika ayat Al-Quran diturunkan dan juga mengetahui asbabun nuzul. Sehingga apabila tidak terdapat penjelasan dalam Al-Quran dan hadis atas suatu ayat, maka disyaratkan untuk mentafsirkan ayat tersebut dengan melihat pendapat para sahabat. Contohnya, ketika Ibnu Abbas menafsirkan dalam surah Al-Anfal ayat 41. Maksudnya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu perolehi sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah SWT, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah SWT dan kepada apa yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad di hari Furqan, iaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Anfal ayat 41. Ayat yang disebutkan tadi menjelaskan bahawa 1/5 ghanimah dibahagikan untuk yang pertama Allah SWT dan Rasulnya, yang kedua kerabat Rasul, yang ketiga anak yatim, yang keempat orang miskin, dan yang kelima Ibnu Sabil. Manakala 4/5 ghanimah dibahagikan kepada mereka yang ikut perang ketika Rasulullah SAW masih hidup.
2/5 ghanimah dibahagikan kepada yang berhak menerimanya seperti yang tercantum di atas. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, gugurlah hak Nabi dan kerabatnya. Hal ini berdasarkan pada tradisi para sahabat Abu Bakar, Umar Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Pada masa pemerintahan mereka membahagikan ghanimah kepada 3 bahagian, iaitu untuk anak yatim yang bukan dari keluarga Bani Muttalib, orang miskin yang bukan keluarga Bani Muttalib, dan kepada Ibnu Sabil yang lemah dan memerlukan pertolongan. Tafsir yang keempat, tafsir tabi'in. Tafsir para tabi'in dan tabi'in ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat tafsir itu termasuk ma'thur kerana tabi'in itu berjumpa dengan sahabat. Ada pula yang berpendapat tafsir itu sama sahaja dengan tafsir bil-ra'yi, iaitu pentafsiran dengan pendapat. Antara contoh tafsir bil ma'thur, tafsir Jami'ul Bayan, tafsir Al-Bustan, tafsir Al-Quran Al-Azim dan tafsir Durul Al-Mantur. Ini mengharuskan mufassir menelusuri sahih atau tidak riwayat yang digunakannya. Tafsir bil ma'thur telah ada sejak zaman sahabat. Pada zamannya, tafsir bil ma'thur dilakukan dengan cara menukil penafsiran dari Rasulullah SAW atau dari sahabat oleh sahabat, serta dari sahabat oleh tabi'in dengan tata cara yang jelas periwayatannya. Cara seperti ini biasanya dilakukan secara lisan. Setiap riwayat tersebut mempunyai sanad yang mutawatir, yang mana hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Dan hukum tafsir bil ma'thur ini adalah wajib dibuat hujah dan wajib diikuti. Seterusnya kita masuk dalam tafsir bil-ra'yi. Tafsir bil-ra'yi, tafsir yang dilakukan terhadap Al-Quran berdasarkan yang difahami sendiri secara khas dan mengambil kesimpulan suatu ayat dengan ijtihad sendiri semata-mata. Semua makna yang diberikan tidak mempunyai ruh syariat dan tidak ada penyandaran nasnya. Tafsir ini juga dikenali dengan tafsir bil ijtihad dan tafsir bil akli. Tafsir yang menggunakan akal fikiran dan pandangan ahli tafsir itu sendiri berdasarkan pemahaman mendalam mereka dalam ilmu agama dan bahasa Arab. Tafsir bil ra'yi terbahagi pada 2 bahagian. Yang pertama, tafsir bil ra'yi al-mazmum, iaitu tafsir yang tercela, yang mana pentafsirannya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkelayakan untuk mentafsir ayat-ayat Al-Quran atau mentafsirkan dengan hawa nafsu mereka. Yang kedua, tafsir bil ra'yi al-mamduh, itu tafsir yang terpuji, yang mana tafsir yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang mantap dalam bahasa Arab, kaedah perundangan dan asas-asas agama termasuk ilmu usul fiqh, ulum hadis dan sebagainya. Ia juga tidak bertentangan dengan sumber yang sahih, akal yang sejahtera serta membersihkan diri daripada hawa nafsu serta mengingati Allah SWT. Untuk menafsirkan Al-Quran, al-ijtihad mufassir yang dibantu oleh syair jahiliyah, asbabun nuzul dan nasih mansur, sebagaimana dijelaskan tentang syarat-syarat menjadi mufassir. Adapun syarat-syarat mufassir bil ra'yi ini, di antaranya yang pertama, memiliki pengetahuan bahasa Arab. Yang kedua, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Yang ketiga, menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran seperti hadis dan usul fiqh. Yang keempat, berakidah yang benar. Yang kelima, mengetahui prinsip-prinsip agama Islam dan sebagainya lah. Kriteria yang disebut tadi haruslah dipenuhi oleh para mufassir agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Selama mufassir bil ra'yi memenuhi pensyariatan itu dan diselipkan pula dengan niat dan tujuan yang ikhlas kerana Allah SWT, maka penafsirannya dapat diterima dan pendapatnya dikatakan rasional. Hukum tafsir ini adalah haram dan tidak boleh diterima dan dibuat hujah dengannya. Setakat itu saja daripada saya. Secara kesimpulannya, tafsir ini merupakan satu ilmu yang mana menerangkan ataupun menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, pengertian, hukum-hukum ataupun sebab turunnya ayat dan berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Quran.
sehinggalah kita mudah memahami kan. Okey, takwil ni adalah memindahkan lafaz dari makna yang lain kepada makna lain. Dan makna tersebut sesuai ataupun selarilah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Selain itu, ahli tafsir ni menggunakan segala kemampuan dan pengetahuan yang ada untuk menjelaskan maksud Al-Quran itu tersebut.